Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wasalan Muhsin Muhsin, barakallahu fik, dan semua sahabat yang hadir, Rohani Mak Nur. Jangan lupa jemput sahabat kita yang lain. Semoga ada peluang untuk kita mendapat pahala pada malam ni, menunjukkan orang kepada kebaikan. Kerana tajuk yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan pada malam ni adalah sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Al-Wasalan Sufi Emir Nur Aim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarina Osman, tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Al-Wasalan Lili Osman, Suzy Daniel. Jangan lupa jemput kawan-kawan kita yang lain. Moga-moga apa yang kita dengar malam ni mereka pun dengar, sebab mereka mendapat hidayah itu dengan apa yang kita usahakan. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Para wahidah Mazhab Ibrahim, andai seorang itu mendapat hadiah dengan apa yang kau lakukan, maka lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Dunia yang direbut pada hari ini berupa dengan rumahnya, kenderaannya, harta bendanya, semuanya itu kecil pada Allah SWT. Yang lebih besar hidayah. Ejul, URW, Al-Wasalan semua, Nuruyong, tolong, tak susah pun share kan, tak kena duit pun. Ummu Anas, Abdul Halim, Rods, Sidi Syuhada. Baik, malam ni kita sambung pada muka surat 219. Bagi mereka memiliki kitab yang istimewa ni, Amalan Setahun, Ensiklopedia Amalan Setahun, kita nak cari amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan kita dari kemurkaannya. Iaitu pada muka surat 219, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Berkata pengarang, moga-moga Allah beri rahmat ke atasnya dan begitu banyak sekali atas jasanya meninggalkan ilmu ini untuk kita amalkan. Perbahasan mengenai puasa pada akhir bulan Syaban. Ingat ni tuan-tuan, ini kita dah masuk hampir berapa ini? 7 Syaban ya. Jadi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahawa Nabi pernah bertanya kepada seorang lelaki, hal sumta min sarar hadha syahri syai'an, adakah engkau berpuasa pada hari akhir bulan ini? Jawapan lelaki tersebut tidak. Baginda berkata lagi, fa idza aftarta fasum yaumain, kalau engkau selesai berpuasa maka puasalah lagi 2 hari. Dalam Sahih Bukhari, perawi mengatakan, aku menganggap pada bulan Ramadan. Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim secara mu'allaq, hal sumta min sarar sya'ban syai'an, adakah engkau puasa pada akhir bulan Sya'ban? Riwayat lain, fa idza aftarta min Ramadan fasum yaumain makanahu, apabila engkau selesai menunaikan puasa Ramadan maka puasalah 2 hari sebagai gantinya. Dan riwayat lain mengatakan sehari atau 2 hari. Juga diriwayatkan dengan lafaz min sirar hadha syahr, iaitu pada akhir bulan ini. Berlaku perselisihan pendapat pada pentafsiran perkataan sirar. Pendapat yang masyhur mengatakan maksudnya akhir bulan. Ibnu Sikit dan lain mengatakan Husin dibaca dengan baris atas dan baris bawah, namun begitu Al-Faraq mengatakan bacaan baris atas lebih tepat. Pengakhiran bulan dinamakan sirar kerana bulan tersembunyi pada waktu itu. Di antara mentafsirkan sirar sebagai akhir bulan adalah Abu Ubaid dan beberapa orang imam yang lain. Begitu juga Imam Bukhari mengkhususkan satu bab tentang puasa pada akhir bulan, namun dia menjadi agak kurang jelas dan keliru bagi kebanyakan ulama. Diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, la taqaddamu Ramadan bi yawmin aw yawmain illa man kana sumu sauman falyasumhu. Jangan kamu mendahului puasa Ramadan sehari ataupun 2 hari, melainkan siapa yang sudah biasa berbaginya puasa maka puasalah. Ramai di kalangan ulama seperti Abu Ubaid dan pengikutnya seperti Khattabi serta kebanyakan ahli hadis berkata, lelaki yang bertanya Nabi itu mengetahui bahawa kebiasaan baginda berpuasa pada akhir bulan itu, iaitu akhir Syaban, atau beliau telah bernazar, maka Nabi menyuruh supaya menunaikannya. Selain itu, setengah ulama mengatakan hadis Imran menunjukkan bahawa harus berpuasa pada hari Syak dan pada akhir bulan Syaban sama ada sudah menjadi kebiasaan atau tidak. Menurut Imam Malik, ia dilarang berpuasa dengan niat puasa Ramadan sebagai langkah berjaga-jaga. Baik, faham tak? Kita baca lagi sikit Ibnu Abil Bar meriwayatkan bahawa kata-kata ini adalah kebanyakan perkata para ulama. Menurut Muhammad bin Nasir Al-Hafiz, ia juga merupakan kata-kata mazhab Ahmad, namun begitu ia adalah satu kesalahan menyandarkannya kepada Imam Ahmad. Akan tetapi
terdapat kesamaran dan ketidakpastian pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Sabdanya, melainkan siapa yang sudah biasa berpuasa, maka teruskanlah. Imam Syafi'i juga menyebut dalam kitab Mukhtalif al-Hadis tentang kemungkinan maksud sabda Nabi SAW, melainkan siapa yang sudah terbiasa baginya berpuasa, maka berpuasalah. Dalam riwayat lain, melainkan dia bertepatan dengan puasa yang sudah biasa baginya. Ini bermaksud berbetulan dengan hari terakhir Syaban berlaku pada hari yang biasa baginya berpuasa, bukanlah pada hari berjaga-jaga sebelum kedatangan Ramadan. Ada pendapat sebahagian lain pula mengatakan sirar adalah awal bulan. Abu Dawud meriwayatkan dalam bab mendahului Ramadan daripada hadis Muawiyah, beliau berkata, sungguhnya aku berpuasa pada awal bulan. Siapa yang nak berpuasa, lakukanlah. Lalu beliau ditanya tentang hal itu, katanya, aku mendengar Nabi bersabda, sumu syahra wa sirrahu, puasalah sebulan dan pada awalnya. Abu Daud menyatakan bahawa pandangan daripada Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz bermaksud awal bulan. Abu Daud berkata, ada ulama mengatakan maksud sirun adalah tengah bulan. Al-Azhari pula membezakan di antara sirarul syahri dengan sirrahu. Menurutnya, sirarahu dan sararahu maksud akhir bulan, manakala sirrahu maksud awal pertengahan bulan atau hari-hari putih. Dalam riwayat Muslim berdasarkan hadis Imran itu, beliau berkata, adakah kamu puasa pada surah bulan itu? Surah dalam hadis ditafsirkan dengan hari-hari putih. Aku berpendapat tidak benar mentafsirkan sararul syahri dan juga sirarahu dengan awal bulan. Hal itu demikian kerana pada awal bulan anak bulan jelas kelihatan dan dapat dilihat pada malam awal bulan. Oleh demikian maksud asyara disebabkan kemasyhuran yang jelas. Al-Khattabi adalah antara ulama yang menolak apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Al-Auza'i. Beliau meriwayatkan dengan sanad daripada Al-Walid daripada Auza'i bahawa sirrul syahri ialah akhir bulan. Al-Harawi juga mengatakan pendapat yang paling masyhur mengatakan sirrul syahri ialah akhir bulan. Al-Khattabi mentafsirkan dengan hadis Muawiyah yang maksud sumu asyhara wa sirrahu, iaitu anak bulan. Hadis itu maksud puasa pada awal bulan dan akhir bulan. Oleh sebab itu Muawiyah menyuruh supaya puasa pada akhir bulan. Aku berkata, ketika Muawiyah meriwayatkan sumu asyhara wa sirrahu, beliau juga berpuasa pada akhir bulan, maka sudah diketahui bahawa beliau mentafsirkan asyirra dengan makna akhir. Walau bagaimanapun, apa yang jelas ialah asyhara maksud bulan Ramadan dan sirru syahri bererti akhir Syaban. Seperti mana dalam riwayat Bukhari hadis Imran, dia mengatakan, aku menyangkakannya bulan Ramadan. Beliau telah menyandarkan perkataan sarar kepada bulan Ramadan walaupun bukanlah daripada perkataan tersebut. Sebagaimana bulan Ramadan namakan juga dengan nama bulan raya, walhal hari raya bukanlah dalam bulan Ramadan, tapi hari raya mengikuti selepasnya. Hadis Imran dan Muawiyah menunjukkan galakan berpuasa pada akhir Syaban. Suruhan mengqadakkannya pada awal Syawal adalah disebabkan kedua-dua waktu itu merupakan puasa yang mengiringi bulan Ramadan, justru mendapat kelebihan Ramadan. Sesiapa yang terlepas puasa sebelum bulan Ramadan, maka puasalah selepasnya. Nabi SAW berpuasa pada bulan Syaban dan menggalakkan berpuasa pada bulan Syawal. Namun begitu, apa yang menjadi permasalahan di sinilah hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan bahawa Nabi melarang daripada mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, melainkan siapa yang sudah menjadi kebiasaan baginya puasa ketika itu. Ramai ulama yang melarang daripada mendahulukan puasa Ramadan, melainkan yang sudah menjadi kebiasaan. Ini berdasarkan kefahaman daripada zahir hadis. Tidak ramai ulama yang menyebutkan tafsiran lain. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Syafi'i. Beliau mentarjih kemungkinan yang lepas. Oleh itu hadis Abu Hurairah lebih diutamakan daripada Imran. Yang demikian kerana hadis Abu Hurairah melarang secara umum dan juga persyariatan secara umum, maka beramal dengannya adalah diutamakan, manakala hadis Imran punya berkaitan kes individu, justru ia berkaitan dengan puasa tanpa dilarang daripada mendahulukannya. Ini cara menghimpunkan dua hadis. Jadi tuan nampak tak? Panjang biara ni. Ada satu yang mengatakan galakan untuk puasa, yang pertama melarang. Jadi mana satu yang lebih kuat? Ikut kajian Imam Ibn Rajab, nampaknya hadis Abu Hurairah lebih kuat daripada hadis Imran, iaitu larangan untuk kita berpuasa pada hari-hari terakhir daripada Syaban bagi mengelakkan kekeliruan, kerana pada hari itu merupakan hari syak, iaitu manusia, orang-orang Islam akan keliru sama ada besok puasa atau tidak. Jadi dilarang kita untuk puasa pada hari syak, berpandukan kepada kes ini. Manakala kes Imran ini walaupun hadis sahih, tapi maksudnya lain. Maksudnya itu adalah berkaitan dengan orang yang biasa berpuasa ataupun orang yang mengqadakkan puasa. Mungkin dalam kes tersebut katanya orang yang dimaksudkan itu masih belum sempurna puasa Ramadan yang lalu, maka dia disuruh untuk mengqadakkannya walaupun pada akhir-akhir bulan Syaban.
Gitu faham tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Baik baik. Zaini Saleh ahli masalah ni. Kesimpulannya, berpuasa pada akhir Syaban terdapat 3 keadaan. Yang pertama, berpuasa dengan niat puasa Ramadan untuk berjaga-jaga. Ini dilarang. Jadi hal ini dilakukan oleh sebahagian para sahabat seolah-olah tidak sampai larangan itu kepada mereka. Ibnu Umar membezakan antara hari mendung dengan hari cerah pada 30 Syaban. Pendapat ini diikuti oleh Imam Ahmad. Jadi berpuasa dengan tujuan untuk mengelakkan terlepasnya awal Ramadan. Maka isu ini tidak timbul dalam suasana sekarang kerana kita dah ada kelengkapan, kemudahan dengan teknologi yang ada, dengan ru'yah yang ada pada hari ini. Maka isu kekeliruan ini tidak lagi timbul. Maka berpuasa pada hurun Syaban seperti yang telah kita bincangkan, hukumnya adalah haram kerana hari itu merupakan hari syak. Baik, berpuasa dengan niat nazar, ganti kafar Ramadan atau sebagainya, maka ini diharuskan oleh jumhur. Perkara ini dilarang oleh ulama yang mewajibkan memisahkan puasa di antara Syaban dengan Ramadan walaupun sehari. Inilah pandangan sekumpulan para ulama salaf, termasuk dikatakan makruh di Abu Hanifah dan Syafi'i. Namun pandangan ini memerlukan penelitian. Ini bagi orang yang kita bincangkan tadi, hadis Imran bin Husain. Orang itu masih lagi belum menyempurnakan puasa Ramadan kerana pada tahun yang lalu dia ada masalah tertentu menyebabkan dia terpaksa berbuka. Maka bila nak qada, kerana ada halangan tertentu, sampai dah hujung Syaban baru ada waktu peluang untuk diqada, maka dia bolehkan untuk qada. Walaupun dalam mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Syafi'i mengatakan ia makruh qada pada waktu haram itu. Tapi kata Ibn Rajab, ini adalah dalam kes yang tertentu darurat, sepatutnya tidaklah dilarang. Begitu. Baik, berpuasa dengan niat sunat mutlak, hukumnya makruh di sisi mereka yang pendapat supaya dipisahkan dengan Syaban dan Ramadan dengan sehari. Antaranya Al-Hasan, sekalipun berbetulan dengan hari kebiasaannya berpuasa. Biasa orang tu puasa pada hari Isnin. Hari Isnin merupakan hari terakhir Syaban. Maka apakah hukum puasa pada hari yang biasa dipuasa hari Isnin itu? Dia selalu puasa hari Isnin. Hari Isnin itu merupakan hari 30 Syaban, iaitu hari syak. Imam Malik memberikan keringanan antara isu itu, begitu juga siapa yang bersetuju dengannya. Syafi'i, Al-Auza'i, Ahmad dan lain membezakan bertembung dengan hari kebiasaan baginya puasa itu tidak. Begitu juga mereka membezakan antara sesiapa yang mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa dengan melebihi 2 hari dan menyambungnya Ramadan, ini tidak makruh. Melainkan bagi mereka yang berpendapat makruh mulakan puasa selepas nisfu Syaban, maka larang buat demikian kecuali mulakan puasa sebelum nisfu Syaban kemudian menyambung terus dengan Ramadan. Kesimpulannya, hadis Abu Hurairah diamalkan dalam bab ini oleh kebanyakan ulama. Makruh didahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari tanpa sebab bagi mereka yang tidak menjadi kebiasaan baginya dan tidak pernah berpuasa pada bulan Syaban hingga akhirnya. Sebab makruh ada 3 perkara. Tengok penjelasan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Beliau mengatakan makruh. Kenapa? Beliau datangkan untuk berjaga-jaga kedatangan bulan Ramadan, dilarang mendahului puasa sebelum Ramadan. Ini bagi mengelakkan bertambah puasa Ramadan. Kerana Allah menetapkan puasa Ramadan itu 30 hari, maka janganlah kita mana-mana menambah dengan mengatakan takut, gusar, bimbang terlepas Ramadan, maka puasa pada bulan Syaban yang akhir-akhir itu. Jadi seolah-olah kita telah menambah bilangan puasa yang wajib di sisi Allah SWT. Baik, begitu juga dilarang puasa pada raya kerana sebab yang sama, agar tidak mengulangi kesalahan Ahlul Kitab yang menambah puasa mengikut akal dan hawa nafsu mereka. Ahlul Kitab ni mereka menambah puasa Ramadan pada zaman Nabi Musa dahulu, iaitu kalangan mereka ditimpa penyakit, anak kepada maharaja ditimpa sakit, maka raja telah bernazar kalaulah anak itu sembuh, maka dia akan tambah puasa lagi 10 hari. Maka berhari-raya pun habis puasanya. Jadi kita jangan ikut seperti amalan Ahlul Kitab yang dimurkai oleh Allah. At-Tabarani dan lain meriwayatkan pada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguhnya manusia berpuasa dengan mendahulukan sebulan awal. Mereka puasa sebulan Rabi. Lalu Allah menurunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kamu mandai-mandai melakukan satu perkara sebelum mendapat hukum kebenaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat ayat pertama, tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, puasa pada hari orang ramai berpuasa, berbuka bila orang ramai berbuka. Terdapat sebahagian daripada para ulama salah mendahului puasa Ramadan dengan alasan waspada. Hadis itu menjadi hujah untuk menentang mereka dan melarang mereka dari puasa pada hari syak.
Ammar berkata, siapa yang puasa pada hari tersebut, maka dia telah mengingkari Nabi Muhammad SAW. Main tu. Orang yang puasa, degil puasa pada hari Syak, maka seolah-olah dia memandang dirinya lebih mulia daripada Nabi yang tidak berpuasa pada hari itu. Apakah demikian? Tak mungkin, tak boleh. Jangan buat perkara yang dilarang, ya tuan-tuan. Kalau lainkan dalam kes-kes tertentu, orang tu nak qada dan sebagainya, waktu dah sempit, itu saja waktu yang ada, telah kita bincangkan tadi, ya. Hari Isyak merupakan hari yang terdapat keraguan padanya, adakah ia sebahagian Ramadan atau tidak. Oleh itu, orang yang terdahulu berpuasa pada hari tersebut kerana berjaga-jaga. Sebahagian ulama mazhab Hanafi memberi kebenaran secara khusus kepada mereka, bukan secara umum. Hal ini mengelak mereka supaya tidak mengiktikad wajibnya puasa secara asal kerana niat puasa sunat digantikan dengan puasa Ramadan. Hari Syak apabila mereka seorang itu menyampaikan tentang kemunculan anak bulan, namun penyaksiannya tidak terima kerana ada keraguan. Ni maksud Abu Hanifah. Dia duduk di satu tempat yang jauh daripada kemudahan, maka orang berkeliru, besok puasa ke tak, besok puasa ke tak. Maka dia pun ambil tindakan untuk puasa, takut nanti terlepas Ramadan kerana kemudahan yang ada sangat terhad. Ini maksud Abu Hanifah. Ini adalah kes yang terpencil. Jadi dia takut terlepas hari itu. Orang keliru, besok nampak bulan memang tadi ke tak, petang semalam nampak ke tak, maka itu dipuasa dengan niat untuk mengelakkan terlepasnya awal Ramadan. Baik, hari mendung, sebagian ulama menjadikannya sebagai hari Syak dan larang puasa pada hari itu. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Namun ada antara mereka yang puasa kerana berjaga-jaga. Ini merupakan pendapat Ibn Umar, diikuti oleh Imam Ahmad. Terdapat 3 riwayat masyhur daripada Imam Ahmad. Yang ketiganya ialah tidak boleh puasa melainkan bersama imam dan jemaah muslim agar tidak melakukan satu perkara yang tidak sepatutnya dan tidak mengasingkan diri. Ishaq berkata tidak boleh puasa pada hari mendung, tapi menahan daripada makan hingga tinggi matahari kerana dibimbang akan ternampak anak bulan. Berbeza dengan hari cerah yang dibolehkan makan daripada awal pagi. Ini maksud Ishaq bin Rahuyah, iaitu pada hari yang orang keliru itu kita imsak. Imsak ni mana kita tak makan, tak minum. Kita siap niat malam tadi sampai matahari naik. Maka bila matahari naik, barulah zahir pada kita sama ada hari itu merupakan 1 Syaban atau belum lagi mula 1 Ramadan atau belum mula Ramadan. Baik tuan-tuan, ya. Berbeza daripada hari yang cerah, maka memang kita dibolehkan makan sejak awal lagi. Baik. Yang kedua, dalam kes ni tadi, sebab makruh berpuasa pada hari akhir bulan Syaban ni, memisahkan di antara puasa fardu dengan puasa sunat. Pemisahan di antara puasa fardu dengan puasa sunat adalah disyariatkan. Oleh itu diharamkan puasa pada hari raya. Nabi melarang menyambung salat wajib dengan salat lain hingga dipisahkan dengan salam atau bercakap. Khususnya salat sunat sebelum subuh. Disyariatkan memisahkan di antara salat sunat tersebut dengan salat fardu. Oleh sebab itu disunatkan menunaikan salat sunat di rumah, kemudian baring sebentar selepasnya. Ketika Nabi melihat seorang lelaki telah selesai sembahyang sudah iqamat subuh, maka baginda bertanya, "As-subhu arba'an?" Adakah kamu salat subuh 4 rakaat? Jadi ini adalah dalam Islam digalakkan kita untuk memisahkan di antara puasa yang wajib dengan puasa sunat. Jangan bercantum. Begitu juga Hijazi Haris, Faizah Ibrahim, Assalamualaikum. Begitu juga dalam bab sembahyang fardu subuh. Itu sebab dalam hadis menunjukkan Nabi sembahyang sunat subuh di rumah, kemudian Nabi berehat. Para sahabat tunggu kat masjid. Kemudian baru Nabi muncul SAW bagi menunjukkan adanya break di antara yang fardu dengan sunat. Jangan bercantum. Baik, Dalam sunat Abu Daud pula, seorang lelaki menunaikan salat bersama Nabi. Sesudah bagi salam, dia bangun dan menambah lagi. Umar meluru kepadanya, memegang bahunya, menggoyang-goyangkannya. Beliau berkata, "Duduklah. Sungguhnya ahli kitab tidak akan dibinasakan melainkan tidak ada pemisahan dalam salat mereka." Nabi SAW mengangkat pandangannya dan berkata, "Allah telah benarkan kamu, wahai anak Khattab." Jadi lepas sembahyang sunat tu disunatkan kita duduk rehat sekejap. 5 cuan. Mas Najwa Ibrahim, alhamdulillah semua yang hadir pada malam ni, Nusilah Jamayan, alhamdulillah. Mereka yang menerangkan perbincangan ini turut menolak puasa Syaban seiring Ramadan tanpa ada pemisahan. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, "Kalau aku puasa sebulan penuh, aku tidak akan puasa antara kedua-duanya." Riwayat ini adalah hadis marfu' yang tidak sahih. Walau bagaimanapun jumhur mengatakan harus berpuasa jika bertulan dengan kebiasaan, kerana penambahan yang berlaku dimbangi tidak diketahui sebab berpuasa. Yang ketiga, kenapa ada pemisahan di antara Syaban dan Ramadan ni? Sebab dia disarankan buat demikian untuk tidak berpuasa, untuk menambah kekuatan berpuasa pada bulan Ramadan.
Jadi kalau kita dah sibuk berpuasa pada hari-hari Syaban akhir, mungkin kita akan kepenatan. Jadi kita terlepas waktu-waktu yang aula dalam bulan Ramadan, tahajudnya, qiyamnya, kerana kepenatan kita yang dirasai akibat daripada kita terlalu banyak berpuasa ni tadi. Macam hadis Amr bin Al-As yang pernah kita bincangkan, bila Nabi melarang beliau dari berpuasa saum dahari, puasa satu hari, buka satu hari. Akhirnya bila Nabi dah wafat, timbullah kekesalan dalam dirinya, di mana beliau mengatakan, kan kebaik kalau aku ikut rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, tapi kerana aku mengambil azimah, mengambil yang berat, maka badan aku menjadi lemah pada hari tua ini. Gitu tuan. Jadi puasa yang berterusan akan melemahkan puasa fardu. Oleh itu tidak puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan lebih hampir kepada menguatkan puasa Ramadan. Kita jumpa ibu-ibu kita, ayah kita rajin puasa Isnin Khamis contohnya, tapi tiba kat hujung Syaban tanya, ya mak tak puasa ke? Tak nak, nanti mak tunggu Ramadan masuk ni, ditakutkan puasa-puasa badan tak gerak pula masuk Ramadan. Bijak ibu kita bapa kita Safwan Ibrahim, Assalamualaikum. Tolong share video ni kepada teman lain, kerana diskusinya sangat penting. Ramai orang bertanya amalan akhir Syaban yang mendekatkan diri kita kepada Allah, iaitu puasa ni tadi. Namun begitu, dalam pentafsiran terdapat penelitian tidak makruh jika mendahului puasa lebih pada 2 hari, dan tidak juga makruh jika berpuasa sebulan penuh. Meninggalkan puasa untuk menambah kekuatan Ramadan lebih baik daripada melemahkannya dengan menyambung puasa. Ni perkaranya, ini ilahnya. Jadi kalau kita menangguhkan puasa pada hari-hari akhir Syaban dengan tujuan untuk gain energi supaya Ramadan kita ada tenaga tahun ni pula, insya-Allah tak ada paral, saf pun dah didekatkan, dan kita pun dah boleh semayang berjemaah, dan kita pun boleh semayang sunat tarawih. Jadi mudah-mudahan Allah beri pada kita kekuatan, beri pada kita kesempatan untuk melakukan ibadah sebaik mungkin. Mungkin kita tak sempat pergi menunaikan ibadah umrah, kerana umrah bulan Ramadan besar ganjarannya, tapi kita tak ada kemampuan waktu sekarang nak elakkan penyakit dan sebagainya. Maka kita siapkan diri kita daripada sekarang dengan amal salih ni tadi, azimah Mas Ita Al-Wasalan. Seperti mana Abdullah bin Amr bin Al-As menghitung hari yang tidak puasa dengan hari puasa bagi mengenal pasti tiap puasa dan puasa. Sebagai sahabat mengatakan, aku mengira ibadah tidurku sebagaimana aku mengira qiyamku. Ya Allah, begitu sekali para sahabat dia punya detail dalam melakukan amal soleh. Apakah maksud mereka ni? Mereka mengira setiap benda. Umpamanya mereka sampai ke peringkat detail macam tu. Kalau makan banyak ni, apa implikasinya? Kalau makan kurma banyak ni, apa implikasinya? Kalau tidur banyak ni, apa implikasinya? Sampai ke peringkat macam tu. Jadi kalau tak berpuasa, apakah amalan-amalan boleh menyebabkan kita mendapat ganjaran besar di sisi Allah walaupun tak puasa? Kerana tak puasa ni tadi tujuannya untuk memberi kekuatan agar Ramadan kita lebih kuat untuk melakukan ketaatan-ketaatan ni tadi. Salam khairul anwar, barakallahu fikum. Kasum Abu Bakar. Terima kasih kami SMS. Tolong share dengan teman-teman kita lain. Tak kena duit pun, tak dapat pahala pula, nak tak? Aisyah Saleh, mudah je, klik share saja, sampaikan pada teman-teman kita lain. Kan diskusi ni penting sangat. Dalam sebuah hadis marfu', Nabi bersabda, at-ta'imu syakir kas-sa'imu sabir. Orang yang makan dan bersyukur seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Hadis riwayat Tirmizi. Saya telah terang kepada tuan-tuan. Terima kasih Zul Ikhwan, Ku Aisyah, Jana Yusof, Rosalan. Positif COVID ni. Jangan lupa minum air kelapa, makan tomato, makan macam pakar-pakar kesihatan cakap lah, Dr. Nordin Darus berkata sebagainya. Bagus minum air banyak. Allah suruh kita rehat sikit lah. Buat pemantauan diri masa ke semasa, tengok oksigen dengar nasihat daripada KKM. Alhamdulillah, saya pun dah dapat ujian ni, syukur pada Allah. Mudah-mudahan ujian ni menghapuskan dosa kita. Orang yang kena COVID ni, kita ucapkan kepadanya la ba'sa tahurun, insya-Allah. Jangan bimbang. Ia merupakan penghapusan pada dosa-dosa kita, insya-Allah. Anda ada yang minta duit dekat Facebook ni untuk tuan-tuan, kita baik sangkalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmatlah, beri tunjuk padanya. Kalau dia scammer, taubatlah kepada Allah. Kalau dia scammer, di sini bukan tempatnya, tempat orang nak belajar. Tolong ambil perhatian kepada skema-skema yang masuk ni. Baik.
Tu ada yang kata dia selalu masuk di semua tempat. Ya, jangan rasa bersalah kalau tak bantu. Ya, kerana pada hari ini banyaklah penipuan berlaku. Elakkan diri kita menjadi mangsa penipuan. Baik, dalam fatwa mengatakan bantu atau tak bantu bergantung pada kecerdikan, kebijaksanaan kita masing-masing. Baik, terima kasih Ustaz Hasbullah juga Zali, terima kasih, barakallahu fikum. Okey, sambung lagi sikit. Barangkali orang yang kurang pengetahuan menyangkakan bahawa hari yang tidak berpuasa sebelum Ramadan adalah waktu mengambil kesempatan untuk makan dan membuat apa saja sebelum dilarang perkara itu dalam bulan Ramadan. Mereka mengatakan bahawa tempoh tersebutlah hari untuk mengucapkan selamat tinggal pada makan, dan dinamakan sebagai tanhis, yang diambil perkataan perkara nahisat. Siapa yang mengeja ejaan tanhis adalah salah. Perkara ini disebut oleh Ibnu Durustawai, adalah seorang ahli tata bahasa Arab. Asal perkataan diambil perkara nama daripada orang Nasrani, mereka melakukannya ketika hampir puasa mereka. Perbuatan ini adalah salah. Kebanyakan mereka bukan sahaja melakukan perkara mereka suka, bahkan perkara itu melakukan perkara yang haram. Jadi ada orang pula yang menjadikan hari-hari terakhir Syaban tu, ni kita pulun lah habisan, lepas ni tak dimakan, tak dibantai lah habisan. Ini pun tak betul juga tuan. Ini pengaruh daripada golongan Kristian, yang mana kata Ibnu Durustawai, ini adalah satu amalan orang Kristian yang nak melepaskan geram, maka mereka melakukan segala benda yang larang dalam puasa, bahkan perkara yang haram pun turut dilakukan sama. Maka kita orang Islam tak bolehlah buat demikian tuan-tuan. Kita tak makan kerana Allah, makan pun kerana Allah. Maka janganlah jadikan itu alasan untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Macam ada sebahagian orang yang rugi, nanti kita akan baca babnya. Ramadan bukan main lagi dijaga. Ada setengah negara, artis tu datang bulan Ramadan semua pakai tudung belaka, masya-Allah. Semua pakai tudung, semua nampak yalah mengamalkan Islam. Lepas Ramadan keluar balik semula syaitan masing-masing. Ini pun tak betul tuan-tuan. Kita beribadah kepada Allah bukan Ramadan saja. Ramadan ni bulan latihan, satu workshop untuk baiki diri kita. Selepas Ramadan, kita mengharapkan kekuatan Ramadan itu menjadi penerus kesinambungan ibadah kita selepas itu. Tuan-tuan, sebelum terlupa saya nak membuat sedikit promosi. Tuan-tuan dapati kuliah ni berguna, manfaat, tolong dapatkan korma ajwa daripada Zazan Travel. Inilah ajwa yang kami baru import dari Madinah. Baru sampai, tengok dalamnya. Masya-Allah, agak menarik sekali. Dapatkan kurma ajwa yang disabdakan Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun lasirun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap hari 7 biji, dia akan selamat daripada sihir dan juga racun. Tengok ni, segar bugar, baru sampai dari Madinah. Ada sijil lahirnya dari Madinah. Tengok tuan-tuan, ni ajwa aliyah dari Madinah tuan-tuan, bukan dari negara lain, dari Madinah. Dapatkan kurma ajwa dari Madinah di Zazan Travel. Tengok ada bekas cantik lagi. Boleh kita tutup. Kedap udara, simpan dalam kereta, kat office, kat rumah. Kurma ajwa Rasulullah SAW. Dapatkan ni. Dan kami juga ada kurma mejol, baru sampai dari Palestin. Ni saya buka, belum buka ni tuan-tuan. Tengok dalamnya. Dan ni kurma mejol namanya, mejol. Tengok dalamnya, deng-deng. Besar, masya-Allah. Buka sikit, nampak. Nampak di kurma mejol, 2 kali saiz ajwa. Inilah kurma yang difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat 25, "Wahuzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Wahai Maryam, gegarkan pokok itu, saya akan berguguran ke atasmu buah ini, makanlah untukmu, menghilangkan penyakitmu. Isteri kita baru bersalin, contohnya kakak kita, adik kita, adik-beradik dan sebagainya, hadiahkan mereka kurma mejol. Dalam bekas macam ni, tengok. Tengok menarik tak? Pak, inilah kurma mejol dari Palestin. Makan sebiji, nak lagi insya-Allah. Kurma mejol wajib ada. Makan dalam kita berpuasa bulan Syakban, hadiahkan untuk orang kita sayang. Inilah kurma mejol. Dan jangan lupa tuan, kami di Zazan Travel juga ada proses Habat Sauda sebagai menyahut pemilihan galakan Nabi SAW supaya makan. Aisyah, terima kasih. Galakan Nabi SAW bahawa para sahabat yang sakit, menderita perang, Nabi suruh makan Habat Sauda. Kami telah proses dalam bentuk yang begini, mudah untuk makan, dalam bentuk kapsul seperti ini.
Ini adalah stok yang terbaru dapatkan daripada Zazan Travel. Hadiahkan untuk diri kita, adik-adik kita, ayah ibu kita pada musim Covid ni, mudah-mudahan sebagai satu ikhtiar, kerana Nabi bersabda yang merupakan rawatan kepada semua penyakit dan kematian. Awal sauda jenama birkah. Bismillah. Terima kasih Nurilis, terima kasih Ustazah Nurilis, barakallahu fikum. Tuan-tuan boleh klik link yang diberikan itu untuk order, dan tuan-tuan pun boleh join affiliate. Tak, kita tolong jual dan kita dapat pahala insya-Allah, dan kita dapat hadiah daripada Zazan Travel. Tak? Kita jual, ada portion hadiah jualah untuk kita. Kita promote kepada orang, dah jadi dropshipper lah, tapi kena key in data kita untuk rujukan kami, bagi nama bank dan sebagainya, number account. Nanti setiap pembelian melalui ikut tuan-tuan akan dapat bahagian, tak? Kod Asia. Jangan guna untuk diri kita saja, panjang-panjang boleh teman kita share dengan WhatsApp group, dalam dalam Facebook kita, dalam Insta kita, dalam perhubungan dengan kawan. Boleh order dari Singapura insya-Allah. Makan kenyang sehari masya-Allah, macam Rasulullah SAW. Sebiji kurma mekjol boleh share dengan isinya Aisyah radhiyallahu anha, boleh berpuasa. Terima kasih. Ros Mazia, kita sambung balik semula. Ada buku apa ni? Kampanye yang sangat penat pula tuan-tuan dengar. Baik, jika begini keadaannya, maka kalau digambarkan, kalau orang yang asyik makan saja memikirkan Ramadan, waktu terhalang makan, maka sebelum Ramadan bantai habis-habisan, mereka ni macam binatang. Siapa kata Ibn Rajab Al-Hambali. Kerana Allah telah menjelaskan sifat orang kafir ni dalam surah Al-A'raf ayat 109, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguhnya kami telah jadikan neraka Jahannam banyak daripada jin manusia. Mereka itu seperti binatang. Ada hati tapi tak mau menggunakan, ada mata tak mau melihat, ada telinga tak mau mendengar. Mereka lebih teruk daripada binatang. Jadi binatang pun ada kalanya dia dah makan, dia kenyang, dia berhenti. Tapi manusia lagi di pulun. Dulu-dulu kalau musim open house, PKP ni menguji kita lah kan. Alhamdulillah, tak semestinya kita kena bagi makan buat grand-grand tuan. Mungkin dari Jumaat kita sediakan makanan secara packing gitu, hantar kat masjid, kat sekolah anak kita, asrama dan sebagainya, pun dah ada bagi makan orang. Kalau zaman dulu sebelum PKP, datang bulan Syawal nanti, orang buat open house. Tengok orang makan sate tu macam tak pernah jumpa sate. Apa cerita ni tuan? Habis dia pulaunya, sebanyak boleh diangkutnya. Kalau ada kambing itu, kalau boleh diangkut seekor sekali makan depan dia. La ilaha illallah Rasulullah. Pada-padalah kita ni kalau orang beriman, boleh makan sikit, ingatlah ke orang lain. Macam tu sepatutnya kan. Macam kita adik-beradik kat rumah, ayah mak dah siap bagi-bagikan, ni Kak Long punya, ni Kak Ngah, ni Abang Ngah, ni Abang Long, masing-masing dari bahagian. Jadi bila makan, pada-padalah terima kasih Nurilis, barakallahu fikum. Boleh key in, boleh klik link yang diberikan tu, boleh order terus kami hantar ke rumah insya-Allah. Sebenarnya ada kempen pra-Ramadan. Kempen tu dah habis. Kita ada stok yang baru yang juga berguna insya-Allah, mekjolnya, ajwanya, birkahnya. Tolonglah Fiza Muhammad, Saudah tolong share teman-teman lain. Baik, barangkali kebanyakan mereka tak suka dengan bulan Ramadan, hingga sebahagian daripada orang yang menyanyikan lagu puisi mencerca Ramadan, seperti bulan puasa menggamitku, bukan akhir daripada bulan-bulan, aku tidak puasa selama sebulan sepanjang ke akhir tahun. Jika khalifah menyeruku dengan kuasanya kepada bulan Ramadan, aku akan bersiap sedia sungguh untuk bulan itu. Jadi beliau ni mengalami penyakit sawan, dan terjadi berulang kali beliau meninggal dunia sebelum sempat menempuh Ramadan. Ini adalah orang yang rugi. Dia menganggap Ramadan datang sebagai satu beban buatnya. Semua benda dia nak buat dah terhalang. Jadi orang ini orang yang memanglah tak dapat rahmat Allah SWT. Jadi orang yang bodoh terasa berat bila tiba Ramadan, kerana beban ibadah Ramadan seperti salat dan juga puasa. Ramai di kalangan mereka yang jahil dan tidak bersembahyang melainkan pada bulan Ramadan. Begitu juga kebanyakan daripada mereka tidak menghadiri dosa-dosa melainkan bulan Ramadan, dan berpanjangan susah bagi mereka menyelesaikan di perkara tersebut. Ini membuatkan mereka kembali melakukan maksiat pada siang hari dan juga pada malam hari. Mereka meneruskan buatan mereka sedangkan mereka mengetahui nescaya binasa mereka. Bahkan terdapat kalangan mereka yang tidak dapat menahan diri melakukan perkara maksiat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, jadi kita ni dalam hidup,
amalkan prinsip yang ditunjukkan oleh Ubadah bin As-Samit. Tahu siapa Ubadah bin As-Samit ini? Ubadah bin As-Samit ini sahabat Nabi yang pertama masuk Islam ketika Nabi membawa Islam itu ke Madinah. Pertama masuk Islam, Ubadah bin As-Samit. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergi ziarah ke Baitul Maqdis bersama kami di Zazan Travel, nanti saya tunjukkan kubur Ubadah bin As-Samit ini. Beliau Islam di Madinah, tapi wafatnya dekat Palestin. Kuburnya di sana. Jauh tuan-tuan ya, 1000 batu pergi sana. Ya, Haji Ahmad Muda, Haji Hafizah. Ya. Barakallahu fikum. Tunggu Ustaz dari Facebook Madinah. Masya-Allah di Madinah Doakan untuk saya di sana Zainuddin Haji Ibrahim, barakallahu fikum. Haidar Harnani. Saudah. Jadi Ubadah bin As-Samit ini, walaupun usianya 70 tahun, beliau pernah berkata kata-kata yang sangat masyhur, mujarab kata-katanya, azimat yang penting. Beliau berkata, walaupun aku sudah tak boleh berdiri melainkan dipimpin, walaupun aku dah tak boleh makan melainkan makanan yang dilunakkan, dilembutkan, dihancurkan untuk aku kunyah, gigi aku dah tak ada, tetapi aku takkan sekali-kali duduk dengan wanita ajnabiyah. Aku takkan membiarkan dia aku pada hari tua ni terjerumus melakukan maksiat kepada Allah, iaitu ketika walaupun semua orang tahu kemaluanku sudah mati. Beliau kata mata pun tak nampak, makan pun dihancurkan orang, bangun pun menggigil dipimpin orang. Orang tu tengok ayah ibu kita 80 tahun ke atas Namun demikian, jangan biarkan aku berdampingan dengan wanita yang bukan mahram, ajnabiyah. Aku takut pada ketika itu syaitan datang membangunkan diriku dan aku menuju kepada kehancuran ujung umurku melakukan kemaksiatan kepada Allah, walaupun di awal aku bergelumang, aku berusaha membaiki diriku. Jadi tuan-tuan, bila Ramadan datang untuk melatih kita menjadi maksiat, maka stoplah. Tengok TikTok melalaikan, tengok Facebook melalaikan, tengok apa lagi, Insta atau tengok YouTube, benda-benda melalaikan, TV. Berhentilah tuan-tuan, latih diri kita. Kita dah belajar bulan Syaban ni merupakan bulan malaikat maut. Aim kita, tarikh mati kita ditentukan oleh Allah dalam bulan Syaban ni. Telah kita baca sebelum ni kan. Farah Fadlullah Jamil Liwar, ahlan wa sahlan semua yang hadir, saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara, doakan untuk kami dari Bumi Barakah. Rohana Abdullah. Bila cerita Hari Raya pula ni. Nafaihan Haji Mak Muda, barakallahu fikum. Ramai wajah nama-nama baru saya tak pernah jumpa ni. Al-Wasan Nur Azhar Zulkifli, terima kasih kerana beritahu kepada mereka tentang kuliah ni. Tadi saya jumpa dengan Profesor Datuk Dr. Muhayya. Beliau pesan kepada kita pesan kepada saya, sampai kepada anak murid ustaz semua, amalan ni yang mujarab. Nak cerita ke tak nak cerita, besoklah cerita. Suspense sikit ni, kita pun nak ambil waktu ni. InsyaAllah nanti saya akan cari waktu untuk bersama dengan bonda dengan Profesor Datuk Dr. Muhayya untuk jadi tamu dengan beliau, dan beliau pun jadi tamu di Facebook ni. Kita sembang-sembang sekali nanti. Haji Hafizah, terima kasih. Baik, saya baca sikit lagi. Jadi orang rugi ni melihat Ramadan ni beban. Sebuah cerita masyhur mengenai Muhammad bin Harun al-Balkha yang diceritakan dalam bahagian besi. Beliau terus-menerus minum arak hingga ke akhir bulan Syaban. Beliau dalam keadaan mabuk hingga ibunya menyalakan api menegurnya. Ibunya membawa ibunya ke tempat api itu membakarnya. Beliau membawa ibunya ke tempat api itu membakarnya. Sebab itu beliau taubat, menumpukan diri, beribadah. Beliau mimpi bahawa Allah mengampunkan semua dosa semua orang menunaikan haji kecuali dirinya. Maka jadilah dia orang mengikuti jalan lurus. Siapa yang Allah mengkehendaki kejahatan, maka Allah akan kosongkan hatinya, membiarkan mengikut cara syaitan, menjadikan cinta kepada kekufuran, kefasikan dan kederhakaan, maka tergolonglah ia dari kalangan orang sesat. Berhatilah daripada melakukan maksiat, kerana ramai orang dicabut kenikmatannya, berapa ramai orang ditipu hukuman, berapa banyak tempat tinggal yang hancur, dan berapa ramai orang kehilangan keluarga kerana melakukan maksiat pada Allah. Ya, bagaimana hendak dibanding keadaan orang bodoh itu dengan golongan menjadikan sepanjang tahunnya Ramadan, setiap malamnya qiyam dan setiap siangnya puasa. Allahu Akbar. Ni latihan lah tuan-tuan. Ramadan datang untuk beri kepada kita latihan. Kalau cerita macam Muhammad bin Harun al-Balkha tu, kalau betul ceritanya seperti dibawakan Ibn Rajab, dia melakukan dosa besar, dia tolak ibunya dalam api, dibunuh ibunya ketika ibunya mengajak dia buat kebaikan. Lepas tu dia pun menyedari, dia bertaubat kepada Allah sebenar-benarnya. Dia buat ibadah haji, dia melihat ibadah semua haji orang diterima melainkan dia. Dia bertambah gusar bimbang, bertambahlah taubat nasuhanya kepada Allah SWT. Jadi orang ni beri peluang untuk kesempatan untuk taubat pada Allah. Kita tak tahu, dan jangan main.
Ustaz Hasbullah. Cerita apa tu? Suspend besok kita sambung. Cerita pesan daripada Bonda Profesor Datuk Dr. Mahaya. Okey. Jadi tuan, cukuplah setakat dulu. Sekali yang baik semuanya daripada Allah. Masih banyak lagi mutiara yang nak saya kongsi dengan tuan-tuan. Tapi kita sambung malam esok Dan cerita-cerita yang saya bawa ni mudah-mudahan ada manfaat padanya. Esok saya nak bercerita tentang seorang salafus saleh, mempunyai hamba perempuan. Hamba ni milik penuh tuannya. Apa yang berlaku pada beliau dalam bulan Ramadan, nanti kita lihat dalam kisah yang akan dikemukakan malam esok. Jangan lupa bersama saya pada waktu yang sama. Anda tuan-tuan dapati kuliah ni ada manfaat, tolonglah sokong kami di Zazan Travel dengan membeli kurma ajwa bekas begini kan, kurma mekjol dari Palestin. Ajwa ni ajwa Madinah tau. Dan juga kurma mekjol, dan juga habatus sauda brand Birkah. Mudah-mudahan padanya ada rawatan pada semua penyakit kita. Makanlah 2 pagi 2 malam. Jadi dapatkan daripada Zazan Travel. Tadi link telah diberikan, nanti saya bagi lagi sekali bagi tuan. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita dengan mendengar sedikit santapan rohani pada malam ni. Mudah-mudahan tidur kita berbuaikan mimpi-mimpi indah, merupakan hiburan untuk orang beriman, kerana kita mengakhiri malam ni dengan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kalau kami bisa, jangan lupa share saya, share kuliah ni. Salih Bakar. Allah ista'alaik. Barakallahu fikum. Encik Nafisa. Bersama kita tangguhkan dengan baca suatu asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا هديتها وقضيتها يسرتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. Ya Allah, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini yang jahil dengan Engkau ilmu padanya, yang sakit dan Engkau sembuhkan baginya wahai Tuhan. Jangan ada seorang pun yang tipu musibah melainkan Engkau keluarkannya daripada musibah tersebut. Jangan ada seorang pun yang berhutang melainkan Engkau tunjuk jalan keluar daripada hutang-hutangnya, ya Allah. Jangan ada seorang pun di kalangan kami yang sakit yang Engkau sembuhkan. Jangan ada seorang pun yang belum berkahwin melainkan Engkau kurniakan untuknya sama ada suami yang salih atau isteri yang salih yang akan bahagiakan dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum menikah anak melainkan Engkau berikan kepada anak-anak kepadanya, ya Allah. Zuriat yang salih salihah yang akan mendoakan untuknya sebab kewafatannya, ya Allah. Jangan ada seorang pun yang memiliki sebarang hajat segi baik untuk dunia akhirat melainkan Engkau sempurnakan wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah dinakum wa amatakum wa khawati wa amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa jagaan, perhatian, kasih sayang Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Unggul, yang Maha Hebat, Allah SWT. Terima kasih Asfani Ahmad, Mas Najwa, Ibrahim, Nanarus. Jangan lupa dapatkan habatus sauda Birkah, kemudian kurma mekjol dan juga kurma ajwa dari Zazan Travel. Faizal, terima kasih. Ahlan sahlan. Mak Rajang Sipu, ahlan sahlan. Nur Hamiza Muhammad Nur, ahlan sahlan semua. Terima kasih. Alhamdulillah pernah pergi umrah bersama dengan saya kan. Nur Effendi, terima kasih semua. Kikalo, barakallahu fikum, terima kasih. Ijazi Haris, terima kasih. InsyaAllah esok kita sambung lagi cerita yang suspend. Malam esok sambung insyaAllah. Muazzina, terima kasih. Salawati Ibrahim Aziz Taifur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.